رأت الأطيار تشدو في ليالي المغرب وبريد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun an yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunqiyal mahalla wa an la yajiffa an-najasu wa an la yantaqila wa la yatra'a alayhi akharu wa an la yujawiza safhatahu wa hashafatah wa an la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Baik, alhamdulillah kita sambung kita punya pengajian mengulang kaji pelajaran fiqh ibadah. Kali ini insya-Allah kita akan mengulang kaji tentang istinja, yaitu membersihkan najis yang keluar daripada kemaluan. Istinja daripada sudut bahasanya ialah bermakna al-qat'u, dengan makna memutuskan. Seolah-olahnya daripada sudut bahasa dia membawa maksud kita putuskan status najis yang ada pada diri kita setelah keluarnya dan ia berlumur pada anggota kelamin kita. Daripada sudut istilahnya pada syarak, istinja bermaksud izalatul khariji an-najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Maksudnya menghilangkan ataupun membersihkan lumuran najis yang keluar daripada kemaluan, daripada kemaluan, menggunakan air ataupun batu. Maka istinja dengan bahasa yang mudahnya ialah membersihkan kemaluan selepas daripada kita selesai qada hajat. Itu makna yang paling mudah untuk kita faham pengertian istinja. Dengan makna yang lain, istinja ialah membersihkan najis, cumanya daripada tempat yang khusus, iaitu kemaluan. Berbeza dengan najis-najis yang lain, sama ada yang keluar daripada badan kita seperti darah, nanah dan sebagainya, ataupun najis yang terkena pada pakaian kita dan sebagainya, ia masih lagi dalam tajuk membersihkan najis. Cuma istinja dia khusus kepada najis yang keluar daripada kemaluan, sama ada kemaluan depan ataupun belakang. Maka istinja juga ada beberapa nama yang lain berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Selain daripada disebutkan sebagai istinja, dia juga disebutkan sebagai istitabah, dia juga disebutkan sebagai istijmar. Istinja kalau kita letakkan maknanya ialah melepaskan diri daripada najis daripada badan. Istitabah maknanya ialah membersihkan diri. Itu proses membersihkan diri. Seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, apabila kamu pergi untuk menunaikan hajat, maka bawalah bersama kamu 3 ketul batu untuk istitabah, untuk kamu membersihkan diri dengannya. Maka diambil daripada hadis Nabi tersebut, istinja juga disebut sebagai istitabah, proses membersihkan ataupun proses membaikkan diri. Seolah-olahnya kita mencari kesihatan dan kebaikan dengan mengeluarkan najis yang ada daripada dalam badan. Cuma yang membezakan antara 3 istilah ini iaitu istinja, istitabah dan juga istijmar. Istinja dan istitabah menggunakan 2 alat, iaitu air ataupun batu. Manakala istijmar
ialah penggunaan batu secara khusus untuk membersihkan najis. Batu yang dimaksudkan ialah batu yang suci ataupun sesuatu yang pada makna batu yang diiktibar pada syarak. Dengan penggunaan semasa kita sekarang, mengikut syarat-syarat yang kita akan sebutkan sebentar lagi, boleh juga batu itu dimaknakan dengan tisu, boleh juga batu itu dimaknakan dengan sapu tangan dan sebagainya, selagi mana dia cukup syarat-syaratnya, seperti yang bakal disebutkan nanti. Istinja ini disyariatkan bersama dengan solat dan wuduk pada malam Isra wal Mi'raj. Sebahagian pendapat mengatakan dia disyariatkan pada awal pengutusan Nabi SAW sebagai Rasul. Jadi tak kisahlah, dia tidak memberi sebarang perubahan pada makna istinja. Cuma pendapat yang paling kuat menyebutkan istinja disyariatkan pada malam Isra bersama dengan solat dan juga wuduk. Dan penggunaan batu sebagai medium ataupun alat untuk istinja merupakan salah satu daripada ciri keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Masuk dalam salah satu daripada khasais ataupun khususiat bagi umat Nabi SAW. Sedangkan istinja menggunakan air telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Manusia pertama yang menggunakan air untuk berstinja ialah Sayyidina Nabi Ibrahim AS. Maka istinja dengan dalam syariat kita boleh digunakan ataupun boleh dilakukan dengan dua alat, iaitu sama ada menggunakan air ataupun batu, ataupun selain daripada batu yang menempati ataupun yang mencukupi syaratnya sebagai gantian bagi batu. Dua lah secara umumnya, batu, sesuatu yang pada makna batu, dan juga air. Dan cara penggunaannya ada tiga. Sama ada dihimpunkan antara penggunaan batu dan air. Kalau kita sekarang kita gunakan tisu lah, tisu dan air. Dan ia cara yang paling afdal, iaitu dimulakan membersihkan kemaluan dengan tisu ataupun batu, kemudian diselesaikan, disudahikan dengan air. Kerana menggunakan tisu ataupun batu dan sebagainya itu menghilangkan ain najis, dan asarnya, kesan-kesan yang masih lagi tinggal dihapuskan oleh basuhan air. Itu cara yang paling afdal. Sekiranya hendak memilih salah satu sebagai alat untuk beristinja, maka yang digalakkan dan yang lebih afdal ialah menggunakan air. Ini kaifiat yang kedua. Sekiranya kita hendak menggunakan salah satu sahaja untuk beristinja, maka yang afdalnya ialah menggunakan air. Manakala kaifiat yang ketiga ialah menggunakan batu ataupun tisu sahaja, dan ia dianggap sebagai istinja yang sahih, yang menjadikan seseorang itu suci selepas daripada dia qada hajatnya. Manakala rukun-rukun istinja pula ada 4, iaitu mustanji. Yang pertama, orang yang beristinja, orang yang nak membersihkan diri daripada kemaluan tersebut, daripada najis yang ada pada kemaluan tersebut. Yang keduanya mustanji minhu, rukun yang kedua, iaitu sesuatu yang keluar daripada kemaluan, yang kita nak bersihkan daripadanya. Yang ketiga mustanji fihi, tempat ataupun lokasi istinja berlaku, iaitu kemaluan. Dan yang keempatnya ialah mustanji bih, alat yang digunakan untuk istinja, sama ada air ataupun batu ataupun tisu dan sebagainya yang menempati syarat-syarat batu. Baik, hukum istinja pula ada 5. Ada istinja yang wajib, ada istinja yang sunat, ada istinja yang makruh, ada istinja yang haram, dan ada istinja yang harus. Istinja yang wajib ialah istinja pada ketika sesuatu yang keluar itu merupakan najis basah yang melumuri tempat keluarnya. Maksudnya yang melumuri saluran najis kita, kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Maka ketika itu wajib istinja. Istinja yang sunat ialah pada ketika yang keluar itu secara kering, dia tidak melumuri lubang kemaluan kita. Itu istinja yang sunat. Tidak wajib sebab dia tidak meninggalkan kesan ataupun sebarang lekik
lumur pada kemaluan, maka disunatkan saja istinja pada ketika itu. Istinja yang makruh ialah istinja kerana keluar angin seperti kentut. Maka hukumnya makruh seseorang itu keluar angin daripada kemaluannya dan dia basuh kemaluannya kerana keluar angin, maka hukumnya makruh istinja. Kerana diistinja daripada sesuatu yang tidak ada ataupun tidak langsung melumurkan saluran kemaluannya. Istinja yang harus ialah istinja daripada peluh. Ada peluh yang menyebabkan kita rasa tidak selesa di kemaluan kita, pada pakaian kita dan sebagainya, maka kita istinja membersihkan kemaluan kita daripada peluh, maka dia dihukumkan dengan harus sahaja. Manakala istinja yang haram ialah istinja yang tidak memenuhi syaratnya. Contohnya kita gunakan sesuatu yang tidak dibenarkan untuk istinja, kita jadikan dia alat sebagai istinja, seperti kita gunakan makanan untuk istinja, roti dan sebagainya untuk mengesat kemaluan kita, maka dia dihukumkan dengan haram sebab melakukan istinja secara tidak sempurna syaratnya. Baik, maka istinja yang nak dibincangkan dekat sini ialah istinja menggunakan batu ataupun sesuatu pada makna batu. Kerana istinja menggunakan air, dia sama konsepnya seperti basuhan najis yang lain yang secara umum tadi. Jadi istinja menggunakan air akan dibicarakan secara tidak langsung dalam bab ataupun dalam tajuk membersihkan najis secara umum. Manakala tadi fasal ini akan membincangkan tentang syarat-syarat beristinja menggunakan batu ataupun sesuatu yang menempati makna batu. Seperti mana tisu, sapu tangan, kain, ataupun kulit-kulit kayu yang kesat, ataupun daun-daun kayu yang kesat, kertas dan sebagainya. Baik, maka yang dimaksudkan dengan batu dalam bab istinja ini, dalam bab membersihkan najis daripada kemaluan ini, ialah kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Dia ada 4 syarat ataupun 4 ciri yang boleh kita katakan sebagai ciri yang menentukan sama ada sesuatu itu boleh digunakan sebagai alat untuk istinja ataupun tidak selain daripada air. Yang pertamanya dia jamidin. Dia jamid, iaitu dia sesuatu yang berketul. Dia bukan sesuatu yang cair. Dia bukan cecair, dia bukan sesuatu yang lembut seperti gel dan sebagainya, tidak. Maka dia tidak boleh digunakan sebagai alat istinja. Dia mesti sesuatu yang keras. Masuk keras ni bukan maknanya dia mesti kalau kena kita lekat kesan lebam dan sebagainya, tak. Masuk keras ni maksudnya dia bukan cair seperti gel, seperti mana ubat gigi, seperti mana cecair-cecair yang ada lah. Maka tisu termasuk dalam sesuatu yang jamid dengan maksud dia bukan cair. Kertas termasuk dalam sesuatu yang jamid kerana dia bukan cair. Sapu tangan termasuk dalam sesuatu yang cair, sesuatu yang jamid kerana dia bukan cecair. Maka dia masuk dengan makna batu daripada sudut ini. Yang keduanya, syarat yang kedua ataupun kriteria yang kedua ialah tahirin, dia mesti benda yang suci. Maka tidak sah istinja menggunakan sesuatu yang najis. Contohnya kita gunakan najis lembu ataupun najis kambing, contohnya yang keras, yang kering, maka dia tidak sah istinja menggunakan perkara yang sebegitu. Sebab syarat untuk beristinja dengan batu ataupun sesuatu yang menepati makna batu ialah istinja itu mestilah menggunakan sesuatu yang suci. Maka dengan makna ini juga tisu, kertas dan sebagainya yang disebutkan tadi masuk dalam makna batu. Yang ketiganya ialah qali', iaitu kesat, dengan maksud dia boleh memindahkan najis daripada tempat kemaluan kita kepada benda yang kita gunakan. Maka tidak sah menggunakan sesuatu untuk beristinja bila mana sesuatu itu dia licin, contohnya seperti mana plastik, seperti mana kaca, seperti mana besi dan sebagainya, seperti mana tembikar yang licin dan sebagainya, seperti mana kulit buluh dan sebagainya, seperti mana daun-daun pokok yang licin dan sebagainya, seperti keladi dan sebagainya. Maka dia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk istinja kerana dia tidak qali', dia tidak kesat, dia tidak mampu untuk memindahkan najis daripada kemaluan kita kepada benda yang kita gunakan itu dengan sempurna. Maka dengan syarat ini juga menepati ataupun memenuhi kriteria
tisu, kertas dan sebagainya untuk dijadikan sebagai alat untuk istinja kerana dia menepati makna batu. Dan yang keempatnya, kriteria yang keempat untuk dikira sebagai batu dalam bab istinja ialah dia ghair muhtaram. Dia bukan sesuatu yang dihormati pada syarak. Maka sesuatu yang dihormati pada syarak contohnya buku-buku yang mengandungi ilmu agama. Buku-buku yang mengandungi ilmu agama, buku-buku yang mengandungi kisah para nabi dan sebagainya, buku-buku yang mengandungi nasihat yang bernilai pada agama dan sebagainya, maka dia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk istinja. Kertas kosong tak ada masalah, surat khabar tak ada masalah dan sebagainya. Buku cerita, novel tak ada masalah contohnya. Yang tidak boleh buku-buku yang mengandungi isi kandungannya yang bernilai dan dihormati dalam agama. Antara perkara yang juga dihormati dalam agama ialah makanan yang dimakan oleh manusia dan jin, bukan makanan yang dimakan oleh haiwan secara khusus. Maka menggunakan roti contohnya, walaupun yang telah luput tarikhnya sebagai alat untuk istinja, tidak dibenarkan dan menjadikan istinja itu tidak sah. Dan dia menjadikan istinja yang kita sebutkan tadi masuk dalam kategori istinja yang haram, sebab menggunakan sesuatu yang tidak cukup syaratnya sebagai alat untuk istinja. Masuk juga dalam kata perkara yang dihormati pada syarak ialah anggota tubuh manusia walaupun yang telah terpisah daripadanya, maka dia juga tidak boleh digunakan sebagai alat untuk istinja. Baik, maka bila kita cukup 4 syarat itu, dia sesuatu yang jamid, yang beku, bukan cair. Dia tahir, suci, bukan najis. Dia qali', kesat, bukan licin. Dan dia bukan sesuatu yang dihormati pada syarak, maka dia sah dinamakan sebagai batu dalam bab istinja. Maka setiap kriteria ini dipenuhi oleh tisu, kertas, sapu tangan dan sebagainya. Maka setiap satu yang kita nak gunakan sebagai alat untuk istinja itu perlu diletakkan dengan timbangan 4 kriteria ini. Dia beku, dia dikeras, bukan cair, dia suci, bukan najis, dia kesat, bukan licin, dan dia tidak dihormati pada syarak. Baik, selesai. Maka istinja menggunakan batu ataupun selepas ini kita akan gunakan dengan makna tisu supaya lebih mudah kepada kefahaman kita. Dia ada 8 syarat yang perlu dijaga. Ternafi salah satu daripada 8 syarat ini menyebabkan kita tidak lagi dibenarkan untuk beristinja menggunakan tisu. Sebaliknya kita perlu menggunakan air untuk istinja. Syarat yang pertamanya, seperti mana yang disebutkan dalam Safinatun Najah ini, kata Syekh Salim rahimahullahu ta'ala, syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat kesahihan istinja menggunakan batu ada 8, ataupun tisu lah kalau kita gunakan dengan bahasa kita, ada 8. Yang pertamanya an yakuna bi thalathati ahjarin. Dia mesti menggunakan 3 batu ataupun 3 tisu. Maksud 3 di sini bukan menunjuk kepada 3 helai tisu contohnya, ataupun 3 ketul batu contohnya. Maksud 3 di sini ialah 3 kali sapuan, menggunakan sesuatu yang suci lah, seperti mana yang kita sebutkan dengan kriteria batu tadi. Maka walaupun dia menggunakan sehelai tisu ataupun sehelai kain contohnya, tapi kain tersebut memiliki beberapa bahagian yang boleh diasingkan penggunaannya. 1 penjuru, 2 penjuru dan 3 penjuru, 1 bucu, 2 bucu dan 3 bucu. Digunakan setiap bucu yang berasingan, maka sudah dikira sebagai menggunakan 3 batu ataupun 3 kali sapuan, 3 kali olesan. Jadi 3 ketul ataupun 3 helai tisu tidak menjadi syarat. Yang disyaratkan ialah 3 kali sapuan ataupun 3 kali calitan ataupun 3 kali olesan. Kurang daripada 3 tidak dibenarkan kerana sabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahawasanya kalau menggunakan batu dan sebagainya, seperti mana hadis yang diriwayatkan dalam oleh Sayyidatina Aisyah sebentar tadi, Nabi meletakkan 3 ketul batu untuk dibawa dengan tujuan istinja. Maka kurang daripada 3, walaupun tempat itu telah suci dengan sekali sapu ataupun 2 kali sapu, wajib juga dia mencukupkan dan menyempurnakan kepada 3 kali sapuan. Itu sekiranya sapuan yang pertama dan yang kedua itu telah cukup pada mata kasarnya dan membersihkan kemaluan. Dia tetap kena cukupkan kepada 3 kali sapuan.
Sekiranya dengan 3 kali sapuan masih lagi belum cukup cuci kemaluan kita, maka perlu ditambahkan sehingga cukuplah ke 4 kali ataupun ke 5 kali ataupun ke 6 kali dan seterusnya. Maka bila lebih daripada 3, contohnya dia diperlukan kepada 6 kali olesan, dia 6 kali sapuan barulah suci kemaluannya daripada najis tersebut, 6, maka sunat diganjilkan bilangan. Sunat diganjilkan bilangan, iaitu ditambahkan supaya jadi 7. Kalau sapuan yang menyucikan kemaluannya itu 8, maka sunat diganjilkan kepada 9. Maka bilangan yang mencukupkan yang ganjil itu dianggap sebagai bilangan yang sunat. Bilangan yang menyebabkan sucinya kemaluan itu dianggap bilangan yang wajib. Maksudnya sekiranya 6 kali sapuan barulah suci kemaluannya daripada najis, maka 6 kali itu ialah 6 kali sapuan yang wajib, dan sunat ditambah kepada 7 sapuan untuk mendapatkan bilangan yang ganjil. Itu masalah bila mana lebih daripada 3 kali sapuan. Sekiranya kurang daripada 3 kali sapuan dah bersih kemaluan daripada najis, maka dia tetap wajib menyempurnakan sapuannya sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah wa an yunqiyal mahalla, bahawa bersihlah tempat kemaluannya, tempat istinja, seperti yang disebutkan dalam rukun tadi, iaitu mustanji fihi. Tempat yang dibersihkan ialah kemaluan, iaitu lubang keluar najis, sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Maka mestilah bersih kemaluan tersebut daripada najis yang keluar, barulah dianggap sebagai istinja itu sebagai istinja yang sahih. Ini kembali kepada perbincangan 3 kali sapuan tadi. Kalau kurang daripada 3 kali dah bersih, maka dia perlu cukupkan sebanyak 3 kali juga. Kalau dah 3 kali pun tak bersih lagi, maka dia perlu tambahkan sapuan sampailah bersih kemaluannya. Bila mana bersih dengan lebih 3 kali sapuan dan bilangan tu genap, maka sunat diganjilkan, seperti mana yang kita huraikan sebentar tadi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah wa alla yajiffan najasu, dan bahawa tidak keringlah najis. Syarat untuk menggunakan tisu dan sebagainya sebagai alat untuk istinja ialah najis yang keluar itu masih lagi belum kering di kemaluan kita. Sekiranya najis tersebut telah kering, contohnya air kencing kita telah kering di kemaluan kita, maka tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan tisu contohnya untuk istinja. Sebaliknya perlu menggunakan air. Macam tu juga dengan najis tahi yang keluar daripada punggung. Sekiranya telah kering najis tersebut yang berada di jerutan punggung kita, di halaqah dubur, maka tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan tisu untuk beristinja. Sebaliknya wajib menggunakan air. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ialah wa alla yantaqilu. Najis itu tidak berpindah tempatnya. Najis itu tidak berpindah tempatnya. Maksudnya kawasan yang boleh disucikan dengan istinja menggunakan tisu contohnya ialah lubang kemaluan sahaja. Lubang kemaluan sahaja, iaitu tempat keluar najis, bukan seluruh kemaluan. Sekiranya belah depan, sekiranya punggung ataupun dubur ialah jerutan lubang dubur sahaja, bukan seluruh punggung. Maka sekiranya najis berpindah daripada lubang kemaluan tempat keluarnya kepada tempat yang lain walaupun masih lagi dalam kawasan kemaluan, maka tidak lagi boleh digunakan batu ataupun tisu untuk beristinja. Sebaliknya perlu menggunakan air. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wala yatra'a alaihi akharu. Tidak datang ke atas najis tersebut najis yang lain. Tidak datang kepada najis tersebut najis yang lain. Sekiranya lubang kemaluan kita itu bersentuhan ataupun didatangi oleh najis yang lain daripada najis yang keluar tersebut, maka dia juga tidak boleh disucikan menggunakan batu ataupun tisu. Sebaliknya perlu menggunakan air, disucikan seperti mana cucian najis-najis yang biasa. Syarat yang ke-6, wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatah, bahawa tiada melepasi najis tersebut lubang duburnya dan kepala kemaluannya bagi laki-laki dan perempuan. Maka najis tersebut sekiranya semasa keluarnya itu melebihi lubang duburnya, contohnya najis yang cair yang apabila keluar itu dia merecik sehingga pergi ataupun terkena selain daripada lubang duburnya,
maka najis yang keluar, yang mercik, yang kena pada selain daripada lubang duburnya itu tidak lagi dapat disucikan dengan tisu, sebaliknya perlu menggunakan air. Begitu juga najis yang keluar daripada kemaluan, zakar lelaki contohnya, aliran air kencing yang keluar daripada zakar itu meleleh ataupun terkena kepada selain daripada tempat keluar kencing tersebut, maka yang meleleh keluar sehingga melepasi kepala zakar itu tidak lagi boleh dicuci menggunakan tisu, sebaliknya perlu menggunakan air. Begitu juga dengan kemaluan perempuan, sekiranya air kencing tersebut meleleh ataupun terkena ke kawasan yang lain, contohnya dia masuk ke dalam saluran kemasukan zakar ketika persetubuhan, maka dia tidak lagi boleh digunakan tisu untuk beristinja, sebaliknya dia perlu menggunakan air. Itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, wa alla yusibahu ma'un, najis tersebut mestilah tidak terkena air. Sekiranya telah terkena air pada najis yang berada di lubang kemaluan tersebut, maka dia tidak lagi boleh menggunakan tisu dan sebagainya untuk beristinja, sebaliknya menggunakan air. Maka di sini juga kita boleh faham bahawasanya tisu yang dimaksudkan bukanlah tisu basah, bukanlah wet tisu, bukanlah baby wiper sebab dia basah. Tisu yang digunakan ialah tisu yang kering. Kertas yang hendak digunakan ialah kertas yang kering. Batu yang hendak digunakan ialah batu yang kering. Dan kiaskanlah dengan perkara-perkara yang lain. Sekiranya dia menepati syarat batu seperti yang disebutkan pada awal tadi, dia mestilah kering. Maka menggunakan tisu yang basah untuk istinja tidak sah. Dia menghilangkan najis pada pandangan mata, tapi najis itu kekal secara hukumnya pada kemaluan. Dia perlu dibersihkan dengan air. Dan syarat yang terakhir, wa an takunal ahjaru tahiratan. Syarat yang ke-8 ialah batu ataupun tisu yang digunakan itu mestilah suci. Maka tidak sah menggunakan sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang telah terkena najis untuk disapu ataupun dioles pada kemaluan dengan tujuan istinja. Dia menyebabkan syarat istinja tidak sempurna, dan bila menggunakan sesuatu yang sebegitu, maka kita perlu menggunakan air untuk membersihkannya. Tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan tisu ataupun sebagainya sebagai alatan untuk istinja. Maka ni 8 syarat yang perlu kita ambil perhatian bila mana kita hendak menggunakan sesuatu selain daripada air untuk membersihkan kemaluan selepas daripada kita qada hajat. Kegagalan untuk menyempurnakan ke-8 syarat ini menyebabkan kita tidak dibenarkan untuk menggunakan tisu contohnya untuk beristinja, sebaliknya kita perlu menggunakan air untuk membasuh kemaluan kita. Maka tu sedikit sebanyak hukum yang berkaitan dengan syarat penggunaan batu ataupun tisu untuk beristinja. Manakala menggunakan air untuk beristinja, seperti mana basuhan najis yang lain, perlu dibersihkan kemaluan kita sehingga tidak ada sebarang kesan yang tinggal, sama ada warna, bau dan rasa pada kemaluan kita, barulah dianggap sebagai suci. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ra'atil atyar tashdu bilayalil awlidi wa